Selamat kembali berlatih Harimau Malaya. Selepas 16 bulan tidak bersama sejak November 2019, skuad Harimau Malaya akhirnya kembali dapat dikumpulkan untuk kem latihan pusat selama 9 hari di Johor Bahru pada 22 hingga 30 Mac 2021. Ini adalah persiapan penting dalam menghadapi 3 perlawanan terakhir kumpulan G bagi pusingan kedua kelayakan Piala Dunia 2022 Piala Asia 2023 di UAE. Diharapkan Ketua Jurulatih Kebangsaan Tan Cheng Ho dapat meningkatkan lagi persefahaman dan kombinasi para pemain serta meningkatkan tahap dan corak permainan pasukan Harimau Malaya beroleh kejayaan menentang UAE, Vietnam dan Thailand pada Jun nanti. Tahniah 3 pemain Terengganu FC yang terpilih iaitu Rahadi Azli selaku penjaga gol, Arif Fazilah pemain pertahanan dan juga Faizal Halim bermain di tengah. Tahniah juga kepada Jordan Mintah pemain import Terengganu FC 2 kerana menjaringkan 3 gol iaitu penjaring terbanyak dalam Liga Super Malaysia. Terengganu FC berada di kedudukan nombor 2 dalam Liga Super di belakang Johor Darul Takzim dengan 3 kemenangan, 1 seri, 1 kalah dengan 9 jaringan dan 5 bolos dengan mengumpul 10 mata. Di sebalik kegembiraan tersebut, Terengganu juga menerima berita duka apabila seorang tonggak Azalinullah Alias mengalami kecederaan ACL. Kecederaan menimpa pemain tengah tersebut ketika melayang kunjungan Melaka United FC pada saingan keempat Liga Super di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Perkara itu disahkan oleh pengurus pasukan Zulfadli Rozi. Pemain berusia 25 tahun itu menjalani imbasan MRI. Setelah menjalani imbasan MRI, beliau disahkan kecederaan ACL mengambil masa 6 hingga 9 bulan untuk pulih. Ini adalah kecederaan pemain kedua selepas pemain import kelahiran Namibia iaitu Petrus Shitembi. Tidak cukup dengan itu, berang dengan mutu pengadilan Khairul Azwan Kidam, TFC akan menghantar surat bantahan rasmi kepada Liga Bola Sepak Malaysia MFL membabitkan aksi Terengganu FC menentang Sabah di Stadium Likas Kota Kinabalu. Ini menyatakan kekecewaan apabila pengadil itu membatalkan jaringan pertama yang disumbat oleh Jordan Mintah pada minit ke-56 kerana mendakwa penyerang import itu terlebih dahulu mengasari penjaga gol lawan. Banyak keputusan pengadil boleh dipertikaikan, bukan sahaja tidak boleh mengawal permainan, malah paling menyedihkan jaringan yang dilakukan Mintah tidak dikira kerana mendakwa terlebih dahulu mengasari penjaga gol. Jika dilihat, jelas Mintah berada dalam kedudukan terbaik dan terlebih dahulu menyambar bola antara rakan sepasukan Desi Marcel untuk menghasilkan gol melalui tandukan. Perkara ini disokong oleh bekas pengadil Subkidin Muhammad Saleh dan akhirnya FAM telah mengenakan tindakan kepada pengadil berkenaan menggantung serta-merta selama 2 minggu daripada sebarang tugasan. Beliau akan mengikuti program penambahbaikan prestasi sebelum kembali bertugas bermula dari Liga Division Bawah dan dilantik semula sebagai pengadil perlawanan Liga Super selepas prestasi dinilai berada pada tahap memuaskan. TFC memulakan aksi dengan formasi 4-3-3. Kesebelasan utama Syarin yang beraksi baik menentang Melaka diberikan kepercayaan untuk bermain awal berganding dengan Marcel sebagai double pivot di midfielder. Ia juga untuk permainan mengekalkan penguasaan bola. Ya, kerana double pivot ini hanya akan membantu fasa awal build up play dan seterusnya tugas untuk final pass ditugaskan kepada pemain yang lebih berteknikal dan lebih selesa untuk tugas bertahan juga. TFC bermain dengan sistem dan teknikal yang betul di awal permainan short pass dan build up diperagakan. Namun TFC agak bergulut apabila dikenakan high pressing oleh Sabah. Apabila hendak melakukan build up play, ternyata Sabah sudah melakukan kerja rumah yang secukupnya untuk menentang TFC. Di sinilah menyebabkan Syarif Sapin agak tenggelam dalam high pressing. Beliau mengendurkan mobility akibat kurang tam dalam perlawanan high pressing ini.
Untuk melawan high pressing, Marcel mempunyai kekuatan fizikal, keyakinan dan membuat keputusan yang cepat. Makan Konate boleh tidak banyak menawarkan patient option atau support dalam fasa build up yang bermasalah. Beliau kerap sekadar menjadi pemerhati di zonnya sahaja. Kedua-dua winger sudah memberikan support yang secukupnya untuk build up play, tetapi link pula untuk penyerang utama Jordan Mintah kelihatan terlalu jauh dan putus. Bayangkanlah Faizal Abdul Halim berada pada wide area tetapi Jordan Mintah berada pada central area. Kekosongan pada ruang half space tidak diisi oleh pemain Terengganu FC. Syahrul Nizam yang bermain di barisan pertahanan terus diundur malang apabila bola tertampang tangannya menyebabkan penalti dia hadiahkan kepada Sabah. Situasi ini sukar untuk dijelaskan. Sekali lagi pemain yang beraksi baik tetapi nasib sering tidak menyebelahinya gol pertama untuk Sabah melalui penalti. Berselang 5 minit, TFC dihukum lagi. Gol berpunca daripada high pressing Sabah FC berjaya memaksa Jordan Mintah kehilangan bola di kaki. Situasi ini berlaku semasa Terengganu FC sedang melakukan build up play. Ini adalah kejayaan besar dalam high pressing Sabah FC kerana ia menghasilkan. Masuk ke minit 58, ada pertukaran pemain daripada Coach Nafuzi Zain. Hakimi masuk, Faiz Nasir keluar untuk menambah pace di wide area. Syahrul Nizam keluar, Chris Hurt masuk, ball playing kepada centre back. Menghampiri minit ke-70, pertukaran formasi dilakukan oleh Coach Nafuzi Zain dari 4-3-3 kepada 3-4-3, formasi yang bagus untuk menyerang. Formasi ini memerlukan side midfielder atau boleh juga dipanggil wingback yang amat cergas dan rajin di wide area. Apabila bertahan, formasi akan menjadi 5-4-1 apabila dua wingback akan turun membantu pertahanan. Ini menyebabkan Terengganu FC tidak fokus untuk bertahan kerana ketinggalan. Azharul dan Hakimi bertindak sebagai wingback di kiri dan kanan. Hurt dan Arif Fazilah menjadi RCB dan LCB. Dari segi centre back, gandingan bertiga Arif, Charlie dan Hurt ini agak sempurna. Dengan bermain tiga centre back, amat memerlukan LCB dan RCB yang bersifat ball playing. Sebab itu ada pada Hurt dan Arif, RCB dan LCB perlu menekan dan cuba untuk mara lebih tinggi, membantu fasa serangan dan menawarkan passing option supaya TFC menyerang dengan cukup sokongan. Dengan aktifnya Hakimi dan Azharul di wingback, Faizal Halim dan Konate akan bermain sebagai winger kiri dan kanan untuk masuk ke kawasan half space untuk memberi masalah kepada pertahanan Sabah FC. Secara automatik, jarak antara Jordan Mintah dan kedua-dua pemain sayap tidak putus lagi. TFC menambah urgensi untuk menyerang dan cuba untuk masuk dari pelbagai arah sama ada wide area ataupun central area. Akhirnya, gol sulung Terengganu FC berjaya diraih pada minit ke-79 menerusi Jordan Mintah. Pujian harus diberikan kepada Faizal Halim kerana berani melakukan on-ball movement dari wide area ke central area dengan melakukan hantaran kepada Jordan Mintah yang bersedia di dalam kotak penalti lawan. Peranan penting juga dimainkan oleh Makan Konate dalam gol ini apabila beliau mengalih pemain yang mengawal Jordan Mintah dengan melakukan satu off-ball movement. Pemain Sabah tersebut mengikut larian dilakukan oleh Makan Konate, jadi Jordan Mintah bebas kawalan lawan dengan mudah menewaskan goalkeeper Sabah. Pada minit ke-80, Arif Anwar masuk menggantikan Faizal Halim. Arif Anwar mengambil tempat Hakimi dan Hakimi mengambil tempat Faizal Halim. Pada fasa ini, Arif Anwar bertindak sebagai left wing back. TFC terus mencuba dengan taktikal yang sudah tepat pada masa ini. Walau bagaimanapun, Sabah juga sebuah pasukan yang mempunyai organisasi bertahan dan menyerang yang baik. Sabah FC kental dan penuh disiplin dalam bertahan, ditambah pula dengan permainan kombinasi yang menarik di antara beberapa pemain yang berteknikal. Mengenai pemain import Chris Hurt, berdasarkan 30 minit beliau beraksi, beliau masuk menggantikan Syahrul Nizam pada minit ke-58. 10 minit beliau bermain sebagai
sebagai CB dalam sistem 4-4-2 dan 20 minit boleh bermain sebagai RCB dalam sistem 3-4-3. Namun begitu, corak permainannya agresif, work rate tinggi dan ada sifat leadership. Pasal accuracy pun nampak baik. Ketika bermain dalam sistem back 3, beliau lebih bagus berbanding back 4. Beliau lebih selesa bermain sistem back 3 kerana tugas bertahan itu sedikit mudah disebabkan dibantu oleh dua wingback. Jarak antara ketiga-tiga back 3 juga lebih dekat dan menjadikan pertahanan lebih kompak. Beliau mempunyai sifat ball playing defender. Ia berkait rapat dengan kebolehan yang bermain di MF. Biasanya pemain DMF akan menjadi ball playing defender apabila diletakkan di CB. Beliau bermain di MF di kelab-kelab terakhir sebelum datang ke Terengganu FC. Masih terlalu awal untuk menilai prestasi beliau kerana TFC sedang rancak menyerang ketika beliau masuk dan TFC bersemangat untuk memburu jaringan. Memang beliau ada sifat leadership dan Hurt diharapkan bermain di MF kerana di tempat ketiadaan Azali, beliau boleh mengganti untuk membantu build up play dengan baik dan memenangi bola pertama untuk membantu juga back 4. Dan yang paling penting, diharapkan beliau terus cergas dan dapat bermain pada tahap yang terbaik. Selepas perlawanan Terengganu dengan Sabah ini, 5 perkara yang harus ditekankan oleh pasukan Terengganu FC iaitu pressing, teamwork, man-to-man marking, yang keempat tight marking di penalty area, dan yang kelima adalah covering dan support teammates. Bila lawan main high pressing, kalau boleh Terengganu FC jangan terlalu memberi ruang yang mudah untuk pihak lawan memecah blok pertahanan. Baiki komunikasi supaya Terengganu mampu bersaing dengan pasukan lawan. Perlawanan seterusnya 2 April Terengganu menentang PJ City di Stadium Sultan Mizan. 6 April di Stadium Darul Makmur menentang Seri Pahang. 9 April di Stadium Darul Aman menentang Kedah Darul Aman FC dan 16 April di Stadium Sultan Mizan bertemu Kuala Lumpur City.